KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Agak-agak kan bersama dengan siapa ya? Masih nak tahu? Apa kata jom kita lihat profil ustazah kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Norziana Yof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ibrahim Yaakob, Kampung Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat, Hakim? Alhamdulillah, makin sihat. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Betul kan Ustazah? Betul. Apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan Ustazah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Abang Hakim kita, pada hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita, iaitu yang berdua dari bawah bersama Azrin, lambai sikit Azrin dan juga Adlin. Jangan gaduh Juga di sebelah Adlin adalah Fatin. Di atas Fatin adalah Syaurah. Dan juga yang terakhir adalah Hanita. Kami semua dari SMKP Taman Petaling. Okey, patutlah perempuan semuanya SMKP. Kalau ada lelaki terkejut saya. Betul. Baik, jadi Ustazah, apakah yang akan kita fokuskan pada segmen ini? Silakan Ustazah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari dalam slot sukses dalam bidang hadis. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, Ustazah mengharapkan anak-anak murid Ustazah yang di dalam skrin dan juga di rumah membuka buku catatan untuk mencatat segala apa yang telah disampaikan oleh Ustazah pada hari ini. Baiklah, jom kita mulakan. Ustazah nak bagi teknik yang pertama, iaitu kita mestilah membaca doa sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah mengharapkanlah Abang Hakim kita boleh, untuk Ustazah membaca doa kepada kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Hakim. Sama-sama, diharapkan Ustazah, petang ini akan memberikan kita satu sinar, satu pemahaman yang baik kepada kita semua. InsyaAllah. Okey. Jika kita lihat dalam bidang hadis di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5, di tingkatan 4 ada dua juga hadis, iaitu hadis hindari dosa besar dan juga kemuliaan berdikari. Juga pada dalam tingkatan 5 juga kita ada dua juga hadis, iaitu setiap orang adalah pemimpin dan juga 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Hari ini Ustazah akan mengajar hadis di dalam tingkatan 5. Tajuk yang kedua inilah 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pembuka kata dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, Ustazah yakin anak-anak murid Ustazah telah mengetahui format SPM kita. Seperti mana yang Ustazah paparkan, anak-anak murid kita boleh baca. Dan di sinilah Ustazah akan memberi penekanan iaitu dalam bidang hadis. Okey, ini adalah tajuk kita pada hari ini. Saya ulang lagi sekali, 7 golongan yang mendapat naungan Allah
boleh tengok dalam buku teks ya. Yang Abang Hakim pegang tu dalam muka surat 63 hingga 70. Baiklah anak-anak murid Ustazah, semua sudah bersedia? Kalau dah bersedia boleh angkat thumbs up. Ya, tunjukkan di kamera. Mantap. Okey, bagus. Dan anak-anak murid di rumah harap juga bersedia untuk kita teruskan dalam slot sukses kita. Baiklah, ini adalah hadis yang disediakan dalam buku teks kita. Anak-anak murid boleh baca. Tetapi dalam buku teks juga ada hadis yang dicerakinkan secara kecil-kecilan. Jadi dalam ini saya sarankan kepada anak-anak murid yang ingin menduduki SPM, bacalah hadis ini dengan maksudnya secara pecahan-pecahan begini. Okey, jadi pada hari ini Ustazah minta anak-anak murid Ustazah untuk bantu Ustazah sama-sama baca hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dipersilakan siapa yang nak membaca? Okey, siapa orang yang pertama nak cuba? yang nak membaca ni? Fatin. Okey, dipersilakan Fatin. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, yang bermaksud 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah SWT. Yauma la zilla illa zilluhu, yang bermaksud pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Bagus, terima kasih Fatin. Okey, boleh nampak di sini anak murid sekalian, Ustazah dah birukan warna yang penting tu 7 golongan manusia, and then ada naungan Allah. Kemudian yang bawah ini pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik, seterusnya. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca? Yang kedua? Syaurah. Dipersilakan Syaurah. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Okay, terima kasih Syaurah. Syabas. Ada 2 di sini. Okay, 7 golongan tadi saya sebut. Di sini Syaurah nak membacanya 2 golongan. Yang pertama Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Baiklah, siapa golongan yang ketiga? Siapa nak bantu Ustazah untuk baca? Golongan seterusnya. Hanita. Silakan. Dipersilakan. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Golongan yang ketiga, terima kasih Hanita. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Jadi dah 3 golongan dah. Okey, seterusnya yang keempat. Siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca? Okey. Adeline. Silakan Adeline. Wa rajulani tahabba fillahi ajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Taala. Okey, tahniah Adeline, tapi Ustazah nak betulkan sikit bacaan Adeline, nanti Adeline ulang sikit Wa rajulani tahabba fillah hijtama'a. Okey, silakan Adeline. Sekali lagi. Cepat. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Okey, bagus Adeline. 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah adalah golongan yang keempat. Okey, golongan yang kelima. Siapa tu? Siapa yang nak tolong Ustazah untuk baca? Azrin, sebelah dia tu. Adik dia. Okey, silakan Azrin. Wa rajulun qalabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala ini ahafullah, yang bermaksud, dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seseorang perempuan kaya dan cantik. Lalu dia menolak sambil berkata, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus. Itu adalah golongan yang kelima, Azrin. Golongan yang seseorang apabila diajak untuk melakukan maksiat tetapi dia menolak oleh kerana dia takut kepada Allah. Okey, seterusnya. Golongan yang keenam. Cepat, siapa yang ingin bantu Ustazah untuk baca? Fatin, silakan Fatin. Wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, yang bermaksud, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya.
Okey, bagus Fatin. Golongan yang keenam ini adalah seseorang yang bersedekah ikhlas. Yang mana tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu pun bahawasanya tangan kanannya memberi sedekah itu. Okey, baiklah. Golongan yang terakhir, golongan yang ketujuh. Siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca golongan yang terakhir ini? Syaurah. Silakan Syaurah. Aktif anak murid Ustazah hari ini. Terbaik semuanya. Warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah SWT sehingga menitis air mata. Baiklah, golongan yang ketujuh, tahniah Syaurah. Golongan yang ketujuh, golongan yang terakhir ini adalah seseorang yang bila dia secara bersendirian ataupun seseorang itu sentiasa mengingati Allah, dia takut kepada Allah, sayang pada Allah sehingga mengalir air matanya. Ini adalah 7 golongan yang anak-anak murid Ustazah baca tadi dan harap rakan-rakan di rumah dan juga anak-anak murid Ustazah dapat ingat ke-7 golongan tersebut. Baik, jadi itulah 7 golongan yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustazah, kita nak berehat seketika, boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu, apakah maksud naungan dan siapakah golongan-golongan tersebut yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan pening-pening, jom kita dengarkan pencerahannya dari ustazah kita, iaitu Ustazah Nurul Nadia. Okey Ustazah, siapakah 7 golongan tersebut? Silakan. Baiklah, terima kasih Hakim. Kita akan lihat pada kali ini iaitu maksud naungan dulu. Apa maksud naungan? Betul. Maksud naungan ialah mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar kelak. Kita tahu bahawasanya nanti kita di padang mahsyar kita akan berada dalam keadaan yang panas, terik. Betul. Jadi kita kalau berada pada 7 golongan yang Ustaz sebutkan tadi, insya-Allah kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, Ustaz ulang lagi sekali, bila kita belajar dalam slot sukses ni, kita kena banyak ulang. Pengulangan adalah salah satu teknik untuk kita faham dan kita dapat menghafaznya. Okey, maksud naungan adalah mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di mana? Di padang mahsyar. Okey, baiklah. Seterusnya, jika lihat di dalam skrin Ustazah, 7 golongan Ustazah telah rumuskan di sini untuk memberikan ingatan yang baik kepada anak-anak murid sekalian. Kita lihat di sini Ustazah rumuskan pemimpin yang adil. Yang pertama tadi ada 2 P di sini. Pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah. 2 P, pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah. Kemudian ada seseorang yang hatinya mencintai masjid. Kat sini ada 4 seseorang. Seseorang yang pertama adalah seseorang yang mencintai masjid. Kemudian ada 2 orang, ada 1 je 2 orang. 2 orang yang saling mengasihi, yang bersahabat kerana Allah, bertemu dan berpisah pun kerana Allah. Ada 2 orang. Kemudian lain-lain semua seorang. Seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah, seseorang yang menyembunyikan sedekah, seseorang yang mengingati Allah sehingga mengalir air mata kerana takut kepada Allah. Jadi di sini Hakim, anak-anak murid Ustazah dan juga anak-anak murid Ustazah di rumah, bila kita nampak di sini, kita akan nampaklah 7 golongan tersebut automatically dah boleh ingat. Betul. Ada 2 P, ada 4 seseorang, ada 1-2 orang. Dan murid-murid juga perlu ingat maksud setiap golongan tersebut, apa maksud dia, kemudian apa contoh yang boleh diberikan. MC. Ya, MC. Saya MU Ustazah. Silakan. Baiklah, kita lihat pada golongan yang pertama. Siapa golongan yang pertama tadi Hakim? Yang pertama tadi ialah golongan yang pemimpin. Betul, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Itu golongan yang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya berpandukan Al-Quran dan Al-Hadisah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian contohnya apa? Contohnya memastikan keperluan rakyat dipenuhi. Pemimpin tersebut berjaya memastikan keperluan rakyat dipenuhi, seperti pendidikan, hospital dan sebagainya. Kemudian dapat mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Betul. Golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua?
Kita lihat dulu pada maksud dan contohnya. Nanti Ustazah nak minta Hakim, anak-anak murid Ustazah dalam skrin, anak-anak murid Ustazah di rumah untuk meneka. Okey. Maksudnya adalah pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah kepada Allah, sama ada ibadah wajib ataupun sunat. Contoh dia, seseorang itu melaksanakan tuntutan solat lima waktu adalah ibadah yang wajib. Betul. Kemudian seseorang tu juga melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Okey, siapa golongan kedua tu? Siapa yang nak bantu Ustazah? Okey, siapa yang nak cuba? Azrin. Okey, silakan Azrin. Pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke? Bagus. Okey, tahniah Azri. Pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Tadi P yang pertama pemimpin yang adil, P yang kedua pemuda yang hidupnya taat beribadah. Okey, seterusnya golongan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Apa maksudnya? Seseorang yang bila dia ni seorang yang akan berasa seronok, okey, untuk memakmurkan masjid, sama ada ibadah ataupun aktiviti kebajikan. Itu yang maksudnya seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Ini contoh dia. Melaksanakan solat fardu berjamaah. Kena tulis perkataan berjamaah. Tu. Kalau solat fardu kat masjid seorang-seorang, tak pergi masjid lah kan. Betul. Jadi anak murid kena tulis menunaikan solat fardu secara berjamaah. Kemudian menyertai aktiviti di masjid. Contohnya menyertai majlis ilmu, kemasyarakatan dan sebagainya. Okey, baiklah, golongan yang keempat. Kita lihat dulu apa maksud golongan yang keempat ni. Okey, dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okey, contohnya siapa? Okey, Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh dalam proses penghijrahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, apa saja rintangan, mereka berdua ini, Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah menghadapinya bersama. Kemudian persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Golongan Ansar membantu kaum Muhajirin tanpa mendapat apa-apa ganjaran. Mereka membantu dengan ikhlas. Okey, siapa golongan yang keempat itu? Okey, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang ingin meneka? Adakah Abang Hakim perlu memetik nama? Fatin. Okey, silakan Fatin. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Okey, kita lihat. Betul. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan yang keempat. Baiklah, seterusnya golongan yang kelima ialah seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah. Apa maksudnya? Okey, maksudnya seseorang yang membenci maksiat tersebut, okey, menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah, kemudian beliau meninggalkan larangannya sama ada berbentuk lisan, perbuatan ataupun hati. Itulah maksud kepada golongan yang kelima, golongan yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah. Okey, contohnya menjauhi perbuatan mencuri, apa-apa sahaja perbuatan mungkar lah. Kemudian menghindari pergaulan bebas tanpa batas. Itu golongan yang kelima. Seterusnya kita lihat di sini. Okey, maksudnya adalah maksud kepada golongan keenam ini. Okey, golongan keenam ini maksudnya sesuatu pemberian yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contohnya memberikan sumbangan kewangan secara dalam talian, online banking, orang tak tahu. Betul, tak kita perasan. yang menderma tu sahaja yang tahu. Kemudian mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid. Biasanya kalau kita nampak tanah yang diwakaf tak disebutkan siapa gerangan yang menderma, dan yang sebut tanah telah diwakafkan. Okey, siapakah golongan keenam ini berdasarkan maksud dan contoh yang ustazah tulis? Okey, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Okey. Hanita. Okey, silakan Hanita. Seseorang yang menyembunyikan sedekah. Okey, seseorang yang menyembunyikan sedekah. Betul ke tak tu? Kita lihat jawapannya. Betul. Tahniah Hanita. Ini adalah golongan yang keenam. Bila seseorang itu memberi sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu pun sedekah tersebut. Baiklah, golongan yang terakhir, golongan yang ketujuh, seseorang yang secara bersendirian dia mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Ini adalah orang kata apa, tertuang orang yang takut kepada Allah. Dia akan sentiasa muhasabah diri untuk mengingati Allah.
Tengok di sini maksudnya siapa golongan itu? Golongan yang mengingati Allah sama ada hati, lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepada Allah. Contohnya apa, Hakim? Contohnya beristighfar dengan mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Anak-anak murid Ustazah ada soalan? Sebelum saya tanya. Ada soalan yang nak diajukan kepada Ustazah kita? Okey, faham nampaknya. Okey, boleh tak? Baik. Kita buat relay. Ulang balik ketujuh golongan tersebut yang salah terangkan tadi. Ya. Okey, kita mula daripada Hanita yang kat atas tu. Okey, P yang pertama. Pemimpin yang adil, Okey, baiklah Fatin. pemuda yang taat kepada perintah Allah. Baiklah, seterusnya Azrin. Seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Baiklah Adlin. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Okey, baiklah Syaurah. Seseorang yang membenci maksiat kerana takut pada Allah. Okey, the last one. Siapa yang nak bantu Ustazah? Satu lagi. Fatin. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Okey, satu lagi lah. Satu lagi. Ada satu lagi. Belanja. Satu lagi. Saja Ustazah test tadi. Seseorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air matanya. Okey, Satu baik. lagi? 7 lah kan. Okey, Saja 7 nak dah. test. Okey, tahniah anak-anak Ustazah. Saya yakin dan percaya slot sukses ini juga mampu membuatkan Betul. anak-anak murid kita di rumah tu ingat siapa 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Okey, di sini juga Ustazah sediakan untuk lebih mudah anak-anak murid sekalian, boleh buat macam ni juga. Letakkan maksud, letakkan contoh di sebelah-sebelah untuk senang membaca dan mengingat. Okey, seterusnya. Okey. Ini cara supaya lebih mudah ingat Ustazah. Lebih mudah ingat. Antara Okey. maksud dan juga contoh. Contoh. Okey. Okey, baik. Jadi itulah antara 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita dengarkan satu persatu. Antaranya pemimpin yang adil dan orang yang sembunyikan sedekah. Jangan tangan kanan masuk duit, tangan kiri pegang phone selfie Ustazah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Baiklah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara kelemahan murid kita ialah cara nak menjawab soalan yang diajukan. Kadang-kadang kita faham tapi cara nak jawab kita tak tahu. Jadi jangan pening-pening sebab untuk segmen ini kita bersama dengan Ustazah kita Nurul Nadia Abdul Latif. Kita nak tahu apakah soalan contoh fakta. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Terima kasih Hakim. Kita akan lihat di sini apakah kelemahan-kelemahan yang biasa anak-anak murid Ustazah lakukan di sekolah. Jadi Ustazah cuba terangkan kepada rakan-rakan yang lain supaya ianya dapat menjadi pedoman kepada anak-anak murid sekalian. Baiklah, antara kelemahannya adalah anak-anak murid sekalian tidak memahami kehendak soalan. Kehendak soalan ni macam mana? Kehendak soalan ni kadang-kadang kita minta dua, kan, dua golongan dia bagi satu, kan, kita minta cara ataupun contoh dia bagi kesan, itu tidak ataupun kurang memahami kehendak soalan. Yang kedua, tidak menjawab berdasarkan kata tugas. Nanti kita akan dapat lihat dalam slot latih tubi lepas ni, apa kata-kata tugas yang digunakan dalam kertas kita biasanya. Kemudian penulisan jawapan tidak menepati spesifikasi. Motor ada spek kan? Betul. Jawab soalan pun dia ada spek tersendiri. Maksudnya di sini macam mana penulisan jawapan tu, dalam bentuk perenggan, dalam bentuk point dan sebagainya. Kemudian yang keempat yang dapat Ustazah kongsikan, anak-anak murid sekalian ini kurang membaca. Jadi apabila kita kurang membaca, kita tidak mampu memberikan dalil, fakta, sokongan yang untuk menyokong penulisan jawapan kita, terutama sekali penulisan kepada soalan kebat. Jadi keempat-empat ini mungkin anak-anak murid sekalian boleh mengambil pedoman untuk menjawab peperiksaan kita yang akan datang. Okey, seterusnya kita dapat lihat di sini juga, ini kata tugas yang saya sebutkan tadi. Ada kata tugas
Nyatakan, senaraikan, okey. Jelaskan, terangkan. Jadi di sini kalau soalan nyatakan seperti mana biasa, kita bagi isi sahaja. Pendek je jawapan tu. Kecuali pada soalan maksud. Maksud ni dia kena ikat betul-betul. Contoh maksud, apakah maksud naungan? Jadi maksud naungan tadi apa? Mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari bila? Di mana? Di padang mahsyar. Dia kena ikat jawapan tu. Dia kena bagi jawapan maksud yang betul lah, yang tepat lah. Kemudian jelaskan ni isi sahaja tapi kena bagi ayat yang lengkap. Nanti anak-anak murid sekalian boleh nampaklah pada latih tubi kita. Kemudian soalan terangkan, kena bagi isi, kena bagi huraian. Sebab soalan terangkan ni, kata tugas terangkan ni, ia mengkehendaki calon untuk menghuraikan dengan sebab. So dia kena bagi alasan. Kalau tak lengkaplah penulisan tadi, spek tadi tu. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah soalan kita. Okey, di sini yang pertama, hadis di atas ini penting juga ni. Untuk kita jawab soalan pengajaran hadis. Okey, hadis di atas menerangkan golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey, berdasarkan hadis di atas, kita lihat di sini, nyatakan maksud kalimah bergaris dalam hadis di atas. So ada berapa kalimah bergaris? 3. Ada 3. So Ustazah bagi 6 markah kan. 1 kalimah, anak murid jawab dapat 2 markah. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk jawab? Okey. Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak cuba? Laju. Okey, Fatin. Okey, silakan. Yang pertama dulu. Baca, bagi jawapan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. Maksud dia 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT. Baiklah, yang kedua. Oh, Hanita nak jawab ke? Okey. Hanita nak jawab. Okey, silakan Hanita. Okey, tahniah Fatin. Kita tengok nanti jawapan tu betul ataupun tidak. Wasyabun nasya'a fil ibadati rabbih. Okey, maksudnya pemuda yang hidupnya tak beribadah kepada Allah SWT. Betul ke? Okay, kita lihat nanti. Yang ketiga, siapa yang nak bantu Ustazah untuk jawab ke? Okey, Syaurah. Silakan. Warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Okey, baiklah kita lihat jawapan anak-anak murid Ustazah betul ke tidak? Okey. Betul lah kan? 7 golongan yang mendapat naungan Allah, sab'atun yuzilluhumullah. Kemudian yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah, dan yang ketiga, seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitis air mata. Okey, bagus. Tahniah. Bagi tepukan kepada anak-anak murid Ustazah. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, tadi dah belajar kan? Okey, kita ulang balik. Okey, senaraikan. Kata tugas senaraikan. 2 golongan. Kehendak soalannya 2 golongan. Okey, yang mendapat naungan Allah selain daripada. Tengok, selain daripada. Kena tengok betul-betul. Seseorang yang mencintai masjid. Okey, boleh tolong Ustazah, siapa yang nak bagi 2 golongan tersebut selain dari seseorang yang mencintai masjid? Okey. Adlin, silakan Adlin. Okay. 2 golongan yang mendapat naungan Allah selain daripada seorang yang mencintai masjid ialah pemimpin yang adil dan seseorang yang menyembunyikan sedekah. Okey, betul. Bagus Adlin. Tahniah. Bagus. Dapatlah 2 markah ke Adlin. Full mark. Markah penuh. Tahniah. Okey, seterusnya. Lihat di sini. Nyatakan maksud seseorang mencintai masjid. Tadi dah penat susah ajar. Okey, apakah maksud seseorang yang mencintai masjid? Okey, siapa yang nak jawab? Okey, Azrin silakan. Maksud seseorang mencintai masjid ialah seseorang yang hatinya berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Dan kebajikan. Okey, betul. Dia kena full, kena maksud yang penuh lah. Seseorang yang hatinya seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Okey, 2 markah untuk Azrin. Seterusnya. Jelaskan, kata tugasnya jelaskan 2 cara menunjukkan seseorang yang hatinya mencintai masjid. Dia nak 2 kat situ. Jelaskan 2. So kena buat macam inilah dalam kertas peperiksaan kita. Kita tanda sikit. Betul. Dengan pen. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk jawab? Okey, 2 cara. Fatin, okey, silakan Fatin. 2 cara
menunjukkan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid ialah melakukan solat fardu secara berjemaah, menyertai program Qiyamul Lail, menyertai aktiviti di masjid seperti masjid ilmu dan program sukan dan riadah. Fatin bagi berapa tu? Kalau kita 2. nak Fatin bagi kalau soalan nak 2 tapi Fatin bagi 3 ataupun 4 baguslah. Boleh Boleh. Cuma dia akan drag masa sikitlah. Betul. Okey, kalau kita lebih yakin kita bagi 2, kalau soalan 2 kita bagi 2. Okey, betul dah Fatin. Tahniah melakukan solat fardu berjemaah Fatin sebut tadi di masjid dan juga menyertai program keilmuan di masjid ataupun nak buat full terus ataupun buat penuh menyertai program keilmuan, sukan, kemasyarakatan di masjid pun boleh juga. Okey. Seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, jelaskan 2 kelebihan sekiranya mendapat naungan Allah. Apa kelebihan dia? Okey, jelaskan 2. Okey, Adlin silakan. Laju ni dia orang ni. Okey. 2 kelebihan mendapat naungan Allah ialah dapat mengurangkan azab ketika di padang mahsyar kerana mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari dan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, kita lihat pada jawapan Adeline tadi tu, bila kita cerita pasal naungan Allah ni, tentang naungan Allah ni, kita tak bolehlah mendapat kelebihan yang kat dunia, kita akan dapat kelebihan dekat akhirat. Okey, tengok jawapan Adeline. Okey, mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar. Adeline jawab tadi betul. Kemudian Adeline kata mendapat pengampunan dan rahmat Allah pun betul juga. Tapi saya tulis kat sini, ditempatkan di syurga Allah, mendapat perlindungan. Sudah tentulah kita akan mendapat nikmat syurga Allah SWT. 4 markah Ustazah. 4 markah. Tahniah. 100 dah markah ni kan? Ui, banyak tu. Okey, seterusnya. Kita lihat lagi. Okey. Terangkan 2 pengajaran daripada hadis di atas. Apa pengajaran yang anak-anak murid dapat ambil daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT? Okey, siapa yang nak cuba? Okey, Azrin, silakan. 2 pengajaran hadis. Yang pertama, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar kita akan selamat daripada kemurkaan Allah. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda kita dengan mendekatkan diri kepada Allah agar kehidupan kita diberkati oleh Allah. Okey, baiklah. Boleh je mana-mana 7 tu anak-anak murid ambil. Okey, kemudian buatkan dia sebagai pengajaran hadis. Yang Ustazah telah warnakanlah mengikut spesifikasi jawapan yang perlu ditulis oleh anak-anak murid sekalian. Ini kau nampak di sini kan, ini dia punya pendahuluan. Okey, ini isi dia. Kemudian di sini sampai sini adalah huraian. So soalan terangkan ini dia perlukan jawapan yang lengkap lah untuk anak-anak murid bagi pengajaran dalam hadis tersebut. Okey, baiklah. Kita lihat lagi. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang biasa dah bila kita dah buat latih tubi kan. Okey, senaraikan 2 golongan yang mendapat naungan Allah selain pemimpin yang adil. Tengok di sini. Okey, boleh bagi mana-mana 7 selain pemimpin yang adil. Kalau bagi juga pemimpin yang adil, dapat markah tak Hakim? Tak dapat. Tak dapat. Okey, cuba jawab. Okey, 2 golongan. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, Syaurah, silakan. 2 golongan yang menerima naungan Allah selain pemimpin yang adil ialah pemuda yang taat beribadah dan seseorang yang hatinya mencinta masjid. Okey, bagus. 2 orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah, dan seseorang yang membenci maksiat kerana takut pada Allah. Tadi Syaurah bagi yang 2 tadi, mencintai masjid dan sebagainya pun boleh, kecuali pemimpin yang adil. Okey, seterusnya. Jelaskan 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Okey, siapa yang nak jawab? Cuba jawab, jelaskan di sini. Okey, 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Okey, Hanita Ustazah. Okey, Hanita, silakan. 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat ialah memastikan semua keperluan rakyat keperluan rakyat dipenuhi dan mencegah kemungkaran dan kemaksiatan daripada berleluasa. Okey, boleh. Jadi YB ni. Okey, memastikan keperluan rakyat asas ni, keperluan asas rakyat dipenuhi, kemudian mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Mungkin ada jawapan-jawapan munasabah yang lain yang boleh diterima, boleh saja difikirkan untuk ditulis berkaitan dengan pemimpin, tanggungjawab pemimpin terhadap
rakyat. Okey, baik. Jadi itulah antara contoh soalan fakta yang boleh kita faham, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita permudah menjawab dalam kehidupan kita kelak. Baiklah, kita nak berehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ramai di kalangan murid kita pening nak jawab soalan kebat. Katanya susah, katanya yalah nak jawab tu kena ada cara yang betul. Jadi jangan pening-pening. Jom kita tanya kepada Ustazah kita, Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Ustazah, bagaimana kita nak jawab soalan kebat, Ustazah? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Hakim. Okay, di sini juga ya kita dapat lihat first kali ataupun pertama sekali kalau kita nak menjawab soalan kebat ni mudah sebenarnya Hakim. Dia tidak memerlukan pembacaan yang mendalam dalam buku. Cuma kita kena tahulah macam mana cara nak menjawab dan kita boleh relate dengan soalan tersebut. Okey, di sini saya sediakanlah lebih kurang kata tugas yang biasa kita guna dalam soalan kebat pendidikan Islam. Okey, yang pertama soalan apakah yang anak-anak murid boleh nampaklah pada skrin Ustazah. Kemudian soalan kata tugas bagaimanakah. Okey, boleh baca di situ apakah kehendak soalan tersebut. Kalau apakah dia nak apa, kalau bagaimanakah macam mana nak jawab. Kemudian mengapakah, membuktikan, cadangkan, okey, hubung kaitkan, huraikan. Itu biasa kata tugas biasa yang kita dapat lihat dalam soalan kebat. Kemudian kemukakan. Kemukakan ni apa? Memberikan pendapat, kamu dikehendaki memberikan pendapat sama ada menyokong ataupun membangkang bergantung kepada kehendak soalan. Kalau kamu lihat di situ. Kemudian ramalkan. Ramalkan ini kena memberikan sesuatu nilai yang dijangka munasabah berdasarkan pola ataupun corak tertentu. Contoh dia kesan ataupun akibat. Kemudian soalan terangkan. Dah biasa dah tengok soalan terangkan. Kenapa kena ada huraian? Sebab soalan terangkan, kamu menyatakan fakta dengan sokongan atau kamu jelaskan sesuatu itu dengan sebab. Sebab itulah kena ada huraian. Kemudian yang terakhir antaranya adalah wajarkah. Kamu kena membuat pertimbangan terhadap sesuatu perkara dalam soalan tersebut. Kamu ambil kiralah pelbagai aspek. Aspek sama ada kebaikan, keburukan, kelebihan dan sebagainya. Ini adalah antara kata tugas dalam soalan kebat ataupun pelbagai lagi yang kita kena memahami kehendak soalan tersebut. Tapi semuanya berlandaskan dalam tajuk-tajuk dalam buku teks kita sendiri. Okey, jom kita lihat contoh soalan kebat ataupun kita lihat macam mana dapat markah. Dalam kita menjawab soalan kebat ni, kalau markah dia 4, soalan dia 4 markah kan, macam mana dapat 4 markah tersebut? Okey, di sini kalau kita lihat soalan kebat tersebut, kamu kena beri isi pada soalan tersebut. Dapat 1 markah. Kemudian memberikan huraian kepada isi tersebut. Dapat dah 2 markah. Kemudian kamu memberikan huraian lengkap. Huraian tambahan yang mana kamu boleh letak kesan, faktor ataupun contoh pada huraian tambahan itu bagi melengkapkan huraian kamu tadi. Okey, kemudian kamu membuatlah kesimpulan ataupun olahan menarik. Jadi kamu dapatlah 4 markah keseluruhannya. Itu sahaja. Okay, kita lihat nampak macam senang yang Ustazah cakap kan. Jadi kita lihatlah contoh yang Ustazah sediakan untuk anak-anak murid kita. Okey. Kita lihat di sini soalan contohnya. Okey. Di sini ada surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Okey, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang berlaku adil. Okey, ramalkan kehidupan rakyat. Okey, jika pemimpin mengamalkan tuntutan dalam ayat di atas. Tuntutan dia apa? Berlaku adil. Okey, macam mana nak jawab tu? Huraikan. Kena bagilah huraian tersebut berdasarkan 4 spesifikasi tadi. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, soalan yang pertama. Fikir kejap. Okey, cuba jawab. Adeline? Azrin lah, ajunya dia. Okey, Azrin silakan. Dia tukar pula. Rakyat akan dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai kerana pemimpinnya dapat memberikan hak yang sama rata kepada rakyat. Pemimpin akan mendapat ganjaran syurga jika mereka menjalankan tanggungjawab mereka berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, pemimpin hendaklah bersikap adil dalam setiap tindakan mereka agar mereka akan menjadi antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah.
Okey, tahniah Azrin. Nampak jawapan Azrin tu ada isi, ada huraian tambahan tadi tu dan juga kesimpulan ataupun olahan menarik. Ni contoh yang anak-anak murid sekalian boleh ambillah untuk menulis soalan ataupun untuk menjawab soalan kebat yang diberikan di sini. Pada pandangan saya lebih suka anak-anak murid Ustazah sebab dia tanya kita kan, dia tanya anak murid nak jawab soalan tu. Pada pandangan saya, jangan ulang balik statement soalan ataupun stem soalan ni, penyataan soalan ni, kalau dia tak dapat markah. So kena buat je. Pada pandangan saya, rakyat akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Tadi Azlin kata aman damai. Okey, samalah. Okey, kerana pemimpin melaksanakan tanggungjawab berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. So dapatlah huraian. Kemudian kesannya negara akan terus maju sehingga menjadi contoh kepada negara lain. Itu huraian tambahan ataupun huraian lengkap. Dan seterusnya tuntasnya Ustazah guna ataupun kesimpulannya ataupun Azrin guna tadi. Oleh itu pemimpin yang adil akan menjadikan sesebuah negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Ataupun apa tu maksud negara thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang dinamik, negara yang maju, negara yang hebat namun masih kekal berlandaskan syariah. Ini contoh jawapan Ustazah. Jawapan Azrin pun tidak kurang hebatnya. 4 markah tu lah. 4 markah. Terbaik penuh. Okey, terbaik. Nak jadi terbaik juga. Okey, jawab soalan seterusnya. Okey, yang seterusnya cuba kita lihat di sini. Cuba tengok. Okay, asas keimanan adalah hati yang bersih. Asas keikhlasan ialah jiwa yang suci. Semangat yang keinginan yang kuat. Asas usaha adalah keazaman yang membara. Dan semua sifat-sifat yang bagus ni tidak wujud kecuali pada diri seorang pemuda. Okay, berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang perlu anda lakukan untuk menjadi pemuda yang memiliki sifat tersebut? Tadi pemimpin yang adil, betul tak? Soalan Ustazah. Ini berkaitan dengan siapa ni? Dia ambil dalam buku teks juga. Dalam tajuk kita juga. Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Okey, Fatin, dipersilakan. Okey. Pada pandangan saya, Okey. Fatin okey? Bolehkah? Atau ada gangguan? Mungkin ada sahabat kita lain yang boleh bantu? Syaurah ke Hanita ataupun Adlin dan juga Azrin? Fatin tak ada. Okey, silakan. Okey, Adlin. Okey, silakan Adlin. Okey. Pada pandangan saya akan berusaha untuk memantapkan lagi keimanan dalam diri saya supaya saya dapat menjadi pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, saya akan melaksanakan tuntutan solat 5 waktu di awal waktu dan berusaha melazimi qiyamul lail. Oleh itu, kita sebagai peneraju masa hadapan hendaklah sentiasa berdoa, malah berusaha menjadi pemuda yang taat beribadah kepadanya agar dapat tergolong dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus. Tahniah kepada Adlin. Boleh bantu Fatin tu. Ni berkaitan dengan pemuda lah. Pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Ni sama juga. Ada isi, ada huraian lengkap kan. Ada kesimpulan, dapatlah 4 markah. Okey, baiklah, seterusnya. Tengok lagi. Okey, amalan bersedekah secara terang-terangan diharuskan oleh syarak dengan syarat-syarat tertentu. Kemukakan pandangan anda tentang amalan tersebut. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk jawab? Okey, Fatin. Okey, Fatin merebut kembali peluang yang telah terlepas tadi. Okey, silakan Fatin. Pada pandangan saya, amalan bersedekah secara terang-terangan dapat mengajak lagi masyarakat untuk sentiasa bersedekah. Hal ini kerana amalan ini ialah contoh yang baik untuk diikuti. Sesiapa yang bersedekah, Allah akan menurunkan mereka rezeki yang melimpah ruah. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersedekah supaya kita dapat membantu masyarakat yang memerlukan dari segi kewangan. Okey, tahniah Fatin. Boleh juga jawapan yang Fatin tuliskan itu ataupun Fatin bacakan tadi, tapi di sini saya selirkan juga sebab dia tanya kat sini sedekah secara terang-terangan. Okey, sedekah dalam Islam ni terang-terangan pun boleh. Betul. Sembunyi pun boleh. Tapi ada syarat-syarat yang tertentu. Okey, pada pandangan saya boleh baca kat sini, ikhlas dan tidak riak itu adalah salah satu syarat dalam kita bersedekah. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu soalan kebat kita. Okey, cuba
Soalan kebat kita lihat di sini yang terakhir. Kita cuba. Persahabatan adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hati yang ikhlas membina hubungan semata-mata kerana Allah. Huraikan hujah anda tentang pernyataan di atas. Ini berkaitan dengan siapa tadi ni? Berkaitan dengan dua orang yang bersahabat tadi bertemu dan berpisah kerana Allah. Okay, siapa yang nak cuba jawab soalan kebat ini? Okey, Hanita. Silakan Hanita. Pada pandangan saya, persahabatan ikhlas dan baik adalah berdasarkan hati seseorang di mana seseorang itu bersahabatan tanpa ada unsur hasad dengki dan hati ikhlas. Kesannya, persahabatan yang baik, persahabatan yang ikhlas kerana Allah dapat membina silaturahim yang tidak terputus hingga ke akhirat. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pelbagai ujian ketika berhijrah ke Madinah. Kesimpulannya, persahabatan yang berniat kerana Allah merupakan salah satu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey, tahniah Hanita. Ini berkaitan dengan dua orang sahabat tadilah. Boleh juga jawab macam Hanita tadi, kena ada ikhlas dalam bersahabat, tak boleh mengungkit dan sebagainya. Ini jawapan yang dicadangkan oleh Ustazah. Tetap juga kita menggunakan ataupun kita mengamalkanlah 4 perkara itu. Isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. So jawapan soalan kebat ni susah ke tidak? Senangnya Ustazah, kalau ada caranya. Kalau tahu caranya dan bacalah, dan kena ada ilmu untuk kita menjawab soalan kebat tersebut. Okey, Hakim. Baik Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan sukses ini. Apakah rumusan terakhir pembelajaran kita hari ini? Okey, baiklah anak-anak murid sekalian. Di sini juga Ustazah sediakan jugalah macam mana sebagai rumusannya, apa pengajaran yang dapat diambil dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah. So murid-murid bolehlah menjawab salah satu daripada 7 golongan tersebut. Dan Ustazah harapkan dalam slot sukses pada hari ini dapat meningkatkan lagi keyakinan anak-anak murid sekalian. Okay, dapat membuka minda bahawasanya pendidikan Islam ini boleh skor A+. Betul. Tak susah kan? Jadi kita sama-samalah membaca, sediakan teknik yang betul. Untuk kita menghadapi SPM 2022. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nurul Nalia Abdul Latif dari SMKP Taman Petaling Jaya Selangor. Juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ziana Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kampung Batu Kuala Lumpur, dan murid-murid dari SMKP Taman Petaling Jaya Selangor juga yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.